Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidi Arif bin Muhammad Rusli, pelajar ambilan Jun PPI SMP ambilan Jun 2023. Baiklah, saya memegang angka giliran 2023, 1923, 10025 dan nombor kad pengenalan 0505 16 11 0127. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 pengantar pengajian pendidikan kod khusus GPP 1092. Baiklah, mari kita pergi ke slide yang pertama. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PPPM dirangka bagi tujuan untuk memastikan pendidikan dapat membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu supaya mereka dapat beradaptasi ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan dalam peradaban moden. Menyedari keperluan akan modal insan yang bertaraf dunia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil kira PPM telah merangka PPM daripada tahun 2013 hinggalah tahun 2025. Penghasilan PPM dia telah mengambil kira pandangan daripada pelbagai pihak, termasuklah pandangan daripada pakar pendidikan, warga pendidik, ibu bapa dan para murid itu sendiri. Dalam PPM ini, dia memiliki 3 buah gelombang, iaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Baiklah, gelombang pertama ni dia berlaku daripada tahun 2013 hinggalah tahun 2015. Gelombang pertama ni dia memberikan penekanan yang lebih kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan lagi perubahan kaedah pelaksanaan program. Ketika pelaksanaan gelombang pertama, tumpuan diberikan kepada meningkatkan kualiti guru yang sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah iaitu pengetua dan guru besar, dengan cara memperbaiki kaedah pendekatan pelantikan dalam melatih pentadbir sekolah. Tumpuan juga diberikan kepada peningkatan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Baiklah, bergerak kepada gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua ni dia bermula daripada tahun 2016 hinggalah tahun 2020. Perubahan struktur pendidikan negara telah pun dilaksanakan bagi mempercepatkan lagi perubahan semua inisiatif yang ada ketika gelombang pertama dimulai, supaya dia sejajar dengan inisiatif gelombang yang kedua. Seramai 410,000 orang guru dan 10,000 orang pengetua atau guru besar telah terlibat dalam pakej kerjaya baharu dan penstrukturan semula kepada pihak kementerian. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenalkan dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dan perkembangan ekonomi dunia pada masa kini. Okey, bergerak kita pada gelombang yang ketiga. Gelombang yang ketiga pula telah bermula daripada tahun 2021 hinggalah tahun 2025. Inisiatif gelombang ketiga pula berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan fleksibilitas operasi, di mana ketika ini semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Sekolah diberikan penekanan kepada usaha untuk meningkatkan fleksibilitas operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi memastikan pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Usaha ini adalah diharapkan dapat membangunkan sebuah sistem supaya kemajuan kendiri dapat mencetuskan inovasi untuk meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. Baiklah, mari kita pergi kepada isi kita yang seterusnya, iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai oleh pihak kementerian. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa bagi tujuan melonjakkan lagi pencapaian semua murid.
supaya mereka mampu untuk memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Baiklah. Lima aspirasi sistem pendidikan negara adalah akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Baiklah, akses. Mari kita pergi ke slide yang selanjutnya. Akses. Akses selaras dengan dasar kerajaan. Setiap kanak-kanak di Malaysia layak untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi dan keturunan masing-masing, supaya mereka dapat mencapai potensi pendidikan mereka yang maksimum. Kementerian berhasrat untuk semua rakyat Malaysia supaya mereka mendapat pendidikan merentas semua peringkat, bermula daripada prasekolah sehinggalah ke sekolah menengah sebelum tahun 2020. Baiklah, untuk kualiti pula, pendidikan di Malaysia telah mengalami perkembangan dalam usaha perkembangan dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu. Pendidikan di Malaysia telah mengalami perkembangan dan kualiti pendidikan di Malaysia telah pun meningkat sejak beberapa abad yang lalu, yang melalui pelbagai usaha dan tindakan sepanjang abad ini. Baiklah, meski begitu, sistem pendidikan negara lain telah pun berjaya meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu untuk mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Hal ini telah menyebabkan kualiti pendidikan negara dianggap semakin merosot. Selain itu, pentaksiran antarabangsa juga telah menunjukkan bahawa prestasi Malaysia semakin merosot dalam bidang pendidikan. Untuk menangani hal ini, sistem pendidikan negara telah pun banyak ditambah baik supaya mencapai prestasi yang lebih hebat dan cemerlang. Baiklah, untuk isi yang selanjutnya ialah equity. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia telah mensasarkan separuh 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan lagi jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar dan antara gender, tidak kisahlah sama ada lelaki ataupun perempuan. Latar belakang jurang sosioekonomi masih menjadi penyebab utama kepada jurang equity yang paling besar. 3 aspek utama yang menyumbang kepada kewujudan jurang equity iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid yang menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM. Okey, untuk isi yang selanjutnya pula ialah perpaduan. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak kemerdekaan, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan semua rakyat dalam negara kita. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha untuk membantu kerajaan memupuk semangat perpaduan dalam diri generasi baharu. Kerana lebih daripada masa anak-anak kita ini diluangkan di sekolah daripada darjah 1 hinggalah daripada tahun 1 hinggalah tingkatan 5. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai sekolah ini, dia telah memberikan individu itu pengalaman berinteraksi dengan pelbagai individu yang berbeza latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, supaya mereka dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian sesama mereka. Kesefahaman yang terbina akan membentuk perpaduan, seterusnya menjadi teras kepada identiti negara.
Baiklah, kita pergi ke aspirasi yang selanjutnya pula adalah kecekapan. Indikator utama dalam mengukur tahap kecekapan pengurusan sistem pendidikan negara adalah keberhasilan murid-murid. Bagi mencapai aspirasi kementerian dalam sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih berintegriti dan menekankan bajet peruntukan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Baiklah, bergerak kita kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 6 aspirasi murid. Sistem pendidikan Malaysia telah bertujuan untuk untuk memastikan setiap murid ini mencapai potensi yang maksimum dalam diri mereka. Oleh itu, setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat berperanan penting dalam memastikan tujuan matlamat Kementerian Pendidikan ini tercapai. Bak kata pepatah, bagaimana acuannya, begitulah kuihnya. Diharapkan dengan bantuan daripada pelbagai pihak, aspirasi negara ini dapat dicapai supaya sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merencanakan pendidikan yang seimbang. Baiklah. Aspirasi pertama dalam 6 aspirasi tersebut adalah pengetahuan. Murid telah dipersiapkan dengan keupayaan literasi dan numerasi bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran asas dalam kehidupan. Contohnya, murid diajarkan oleh guru untuk membaca, mengenal huruf, literasi daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris supaya mereka tahu untuk membaca dan dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan bacaan, kerana pada hari ini banyak informasi dan maklumat hanya boleh didapatkan oleh mereka yang pandai membaca. Seterusnya, guru juga berperanan untuk meningkatkan lagi numerasi dalam kalangan murid supaya mereka mahir untuk mengira. Baiklah, untuk isi yang selanjutnya adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini adalah apabila murid dapat menghubungkaitkan pengetahuan yang sedia ada untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Guru diharapkan dapat membina pemikiran murid yang kreatif dan inovatif bagi mencapai kemampuan mereka menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu yang amat diperlukan jika mereka mahu bersaing di peringkat yang lebih tinggi ataupun di peringkat global. Murid perlu mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah dengan kaedah penaklukan, iaitu keupayaan meramal masalah dan mendekati isu yang kritis, logik, induktif dan didaktif bagi mencari penyelesaian masalah. Baiklah, untuk isi yang selanjutnya adalah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin adalah murid dapat mencapai potensi penuh dan bekerja sebagai pemimpin dalam sebuah kumpulan. Pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina pemimpin yang berkualiti yang bakal meneraju negara suatu hari nanti perlu diwujudkan dalam generasi muda, kerana mereka lah yang akan memimpin negara ini pada suatu masa nanti. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain yang secara berkesan adalah sangat penting untuk memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara dan kelangsungan mereka pada masa hadapan. Justru sistem pendidikan negara berusaha untuk membantu setiap murid mencapai potensi penuh mereka melalui pelibatan mereka sebagai seorang pemimpin serta bekerjasama dengan kumpulan yang mereka pimpin. Baiklah, selanjutnya kita akan terus kepada isi yang seterusnya. Isi yang keempat, kemahiran dwi bahasa.
Murid mampu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara pendidikan dan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa antarabangsa. Keadaan dan senario dalam negara serta dunia amnya pada masa sekarang telah berubah kerana penguasaan dalam bidang sains dan teknologi yang menentukan keberlangsungan sesuatu bangsa ini sekarang ini telah boleh kita dapati dalam bahasa Inggeris. Jadi murid perlulah mahir untuk berkomunikasi dan mampu untuk memahami literasi bahasa Inggeris supaya mereka dapat dapat informasi daripada buku ataupun bahan rujukan yang lain. Seterusnya kita berlanjut kepada isi yang kelima, etika dan kerohanian. Guru menerapkan nilai sosial dan nilai moral dalam diri murid mereka agar mereka dapat menggunakan ilmu yang dimiliki secara betul dan efektif. Setiap murid perlulah dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar mereka dapat menghadapi cabaran pada abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan. Supaya mereka juga berani dan dapat menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi yang kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul dan mencegah apa yang salah. Baiklah, untuk isi yang keenam adalah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlulah mempunyai perasaan yang tidak berbelah bahagi terhadap kepentingan negara. Supaya mereka telah dipupuk sejak sekolah rendah lagi dengan rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan rakyat Malaysia. Setiap murid tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat mereka harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu diajar memahami perbezaan, bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta mempunyai semangat kekitaan. Setiap murid mestilah memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah serta berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Identiti nasional adalah berkait rapat dengan asas kesetiaan, semangat patriotik dan cita-cita bernegara yang luhur serta berkait rapat dengan jati diri sebagai warga negara Malaysia di mana usaha dan pengorbanan yang dilakukan dengan bijaksana demi kesejahteraan negara. Baiklah, mari kita bergerak kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 11 anjakan aspirasi PPPM. Anjakan yang pertama adalah untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti serta bertaraf antarabangsa. Untuk anjakan yang kedua adalah untuk memastikan murid dapat menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta mereka digalakkan lagi untuk mempelajari bahasa tambahan. Untuk anjakan yang ketiga pula, melahirkan rakyat yang menghayati nilai-nilai murni. Pergi kita kepada anjakan yang keempat, mentransformasikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah. Dan untuk anjakan yang keenam pula adalah mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh pula adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara lebih meluas. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk bertanggungjawab secara langsung. Baiklah, bagi kita kepada tajuk yang seterusnya iaitu implikasi pelan pembangunan pendidikan Malaysia kepada amalan guru berjiwa pendidik. Guru akan dapat meningkatkan lagi keupayaan mereka sehingga mereka mampu melahirkan murid yang diinginkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia juga dapat memberikan sokongan dan kemudahan kepada para guru dan memberikan pendedahan kepada mereka tentang cara mendidik yang betul. Seterusnya dapat mewujudkan lagi situasi kerja yang lebih selesa kepada para guru. Mereka secara tidak langsung akan secara tidak langsung kerja mereka akan lebih efektif dan berkualiti. Seterusnya, mendedahkan guru kepada cara untuk mengawal situasi ketika mengajar murid. Guru akan didedahkan lagi tentang cara bagaimana mereka untuk mengawal situasi kelas supaya tidak berlakunya kerusuhan di dalam kelas. Dan implikasi yang terakhir adalah memastikan setiap guru memiliki wawasan bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Baiklah, itu saja daripada saya. Ini adalah slide untuk rujukan. Sekian, terima kasih.